disebut sebagai awwalu man jahara bil Qur'ani ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang pertama yang membacakan Al-Quran secara terang-terangan kepada orang kafir Quraisy lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud diceritakan kepada kita awalnya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, dia ni masih lagi belum balik umur bawah daripada 15 tahun. Dan dia juga seorang yang bekerja dengan tuan dia sebagai pengembala kambing. Waktu mana orang Mekah heboh berkenaan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kisah heboh di Mekah, Nabi bawa agama baru dan sebagainya. Abdullah bin Mas'ud dengar cerita tu tapi tak ambil tahu. Dia tak ambil tahu sebab apa? Antara sebabnya dia tak campur dengan orang Mekah. Setiap hari kerja dia mengembala kambing. Pagi dia bawa kambing pergi jauh daripada Mekah, malam pula bawa dia balik. Dan dalam masa yang sama umur dia pula muda lagi. Jadi dia tak kisah dengan benda-benda tersebut. Dia tak duduk dengan orang Mekah dan dia umur dia masih muda. Maka dia duduk, dia apa yang berlaku dia tak ambil tahu. Pagi macam biasa dia keluar pergi bawa kambing, malam dia balik. Pagi pergi bawa balik. Kemudian sampailah berlaku pada satu hari waktu dia tengah mengembala kambing. Tengah mengembala kambing di kawasan yang jauh sikit daripada kota Mekah. Tiba-tiba dia duduk tengah tunggu kambing dia tu, kambing tuan dia. Dia tengok ada dua orang yang sedang berjalan. Dua orang sedang berjalan datang kepada dekat dengan dia, melalui dia. Kemudian bila mana-mana dekat dengan dia, dua orang tadi pun bila sampai saja dekat dia, tengok dalam keadaan muka yang agak letih dan sebagainya, minta dekat Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, apa, wahai budak, perah sikit susu kambing yang duk belah ni. Perah sikit susu kambing ni, kami dah agak, kami penat, kami jalan jauh dan sebagainya. Abdullah bin Mas'ud apa yang dia jawab kepada dua lelaki itu, dia jawab kepada dua lelaki itu, dia kata, aku tak boleh bagi. Kambing ni bukan kambing aku. Kambing ni bukan kambing aku, kambing tuan aku cuma jaga saja. Aku cuma jaga saja. Kemudian dua lelaki ni pun kata, kalau macam tu tak apalah, bukan kambing kamu, tak apa, tak boleh bagi susu daripada kambing tu. Tapi bagi kat kami. Seorang daripada dua lelaki itu, kata Abdullah bin Mas'ud, dia minta mai bagi kat aku kambing yang darah, kambing yang tak ada susu. Ataupun sebahagian menyebutkan yang diminta tu kambing yang disebut sebagai kambing yang jantan. Ada kata kambing yang kecil, ada kata kambing yang jantan. Yang mana maksudnya tak ada susu. Bila minta kambing tu, Abdullah bin Mas'ud pun bagi kambing yang kecil ni, ataupun kambing jantan ni, tiba-tiba pegang saja seorang daripada dua lelaki tu pegang susu, tempat kantung susu, tengok penuh kantung susu dengan susu. Kemudian dia pun perah dia makan, dia minum dengan sahabat dia, kata Abdullah bin Mas'ud. Dia minum, sahabat dia yang main dengan dia pun minum. Lepas dua-dua dah kenyang, Abdullah bin Mas'ud kata, dia pun bagi kat aku pula minum. Aku pun minum. Dia kata walau awal tadi tak ada susu, dia pun dapat minum. Dia kata memang betul minum susu semua. Bukan dia pun buat minum susu semua. Kemudian bila minum sampai kenyang, dah habis tiga orang kenyang. Yang lelaki awal tadi kenyang, yang kedua kenyang, Abdullah bin Mas'ud pun kenyang. Lepas tu dia bagi balik kambing tu. Bagi balik dekat Abdullah bin Mas'ud, tengok dia kantung susu tu dah kecut balik. Kantung susu kambing yang kecil tadi atau yang jantan tadi kecil balik. Tak ada lah, macam tak ada apa-apa yang berlaku sebelum daripada tu. Kemudian bila mana dua orang tadi dah nak meninggalkan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud pun bagi tahu dekat salah seorang mereka, ajak kat aku apa perkataan yang kamu baca tadi. Waktu nak perah tu, salah seorang tu yang nak perah tu dia baca apa? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya yang mai perah tu, yang pertamanya yang perah tu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat dia tu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Daripada kisah ni, tengok daripada mukjizat Nabi inilah Abdullah bin Mas'ud memeluk agama Islam. Lepas daripada tu, yang awalnya dia tak ambil kisah berkenaan dengan Nabi Muhammad, dia tak ambil kisah berkenaan agama baru dan sebagainya. Lepas daripada dia jumpa Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar ni, dia dah tinggal dah pekerjaan dia.
Dia pun balik ke kota Mekah, dia pergi dekat Nabi Muhammad minta untuk bekerja, berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun izinkan dia untuk bersama-sama bantu Rasulullah. Dialah tukang apa yang Rasulullah nak buat, dia yang tolong Rasulullah. Kalau disebut di sini, kalau Rasulullah tidak, dia yang tolong gerak. Kalau Rasulullah nak mandi, dia yang tolong tutup lindung Rasulullah. Kalau nak pakai kasut, dia yang bagi pakai kasut. Kalau Rasulullah buang kasut, nak masuk ke satu tempat, dia yang tolong bawa kasut tu, bawa tangkat Nabi, bawa siwak Nabi. Dia ni semua apa yang Rasulullah nak buat, dia yang tolong buat. Ini Abdullah bin Mas'ud, dia ni khadam pertama Rasulullah sebelum Rasulullah sampai ke Madinah. Ke Madinah tu buka pula dengan Anas. Nama apa? Anas bin Malik. Okey. Lepas tu dia ni antara orang yang diizinkan oleh Rasulullah untuk boleh keluar masuk rumah Rasulullah tanpa minta izin dah. Rasulullah boleh dah bagi izin kepada dia, boleh masuk sebab dia antara yang kejutkan Nabi waktu dia sebagainya. Kemudian disebut juga dia ni sahibi sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pegang, orang yang tahu semua rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tak takut bagi tahu rahsia Rasulullah kepada dia. Sebab apa? Dia ni seorang yang amanah. Dia dibesarkan kiranya daripada umur dia masuk Islam tu sampailah dia besar, sampai dewasa dia ni dibesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk dalam rumah, duduk ikut semua majlis Nabi, semua ke mana Nabi pergi, apa yang Nabi buat semua dia tahu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ni, kemudian bila mana dia ni dah sangat rapat dengan Rasulullah, maka bila Al-Quran turun, wahyu yang turun kepada Rasulullah, semua dia dengar, semua dia tahu berkenaan dengan wahyu. Sebab tu disebut dengan dia ni, kalau bab Al-Quran ni dia tahu semua. Bila turun ayat, sebab apa turun ayat kepada siapa, semua dia tahu. Dia kata tak ada orang yang lebih tahu daripada aku. Kalau ada orang yang beritahu, aku akan pergi jumpa dia, aku akan nak belajar dengan dia. Tapi tak ada, sebab dialah orang yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai diceritakan kepada kita oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, pernah satu ketika waktu zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar pergi untuk mengerjakan haji. Waktu duduk di musim haji, dia di wukuf di Arafah, Sayyidina Umar duduk itu, dia tengok ada orang Kufah mai jumpa dengan Sayyidina Umar. Dia kata, ya Amirul Mukminin, kami di Kufah tu ada seorang yang mana dia boleh baca Al-Quran, lepas orang lain tulis. Dia baca, dia tak tengok apa pun, lepas orang lain tulis. Maka ketika itu Sayyidina Umar marah, siapa yang boleh buat macam ni? Boleh baca Al-Quran tanpa dia tengok, lepas orang lain tulis. Takut dia baca yang lain, takut tak betul. Itu bila dia cek, rupanya yang baca tadi kata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kata Sayyidina Umar, dia kata kalau Abdullah bin Mas'ud, dia kata tak ada orang lain dah yang layak, cuma dia seorang saja yang layak. Kalau dia buat macam tu, tak ada masalah apa. Lepas tu Sayyidina Umar pun ceritalah dekat laki ni kenaan dengan Abdullah bin Mas'ud. Dia kata pernah satu hari kami duduk dengan Rasulullah duduk dengan Sayyidina Abu Bakar di dalam Masjid Nabawi. Rasulullah duduk dengan Sayyidina Abu Bakar dalam Masjid Nabawi, duduk sembang berkenaan dengan hal orang-orang Muslim. Lepas tu aku pun pergi duduk dengan mereka, bincang dengan mereka, jadi 3 orang. Kemudian dah selesai bincang, kami pun keluar daripada Masjid Nabi, kami lalu dekat depan masjid. Bila lalu depan masjid, dengar ada lelaki yang duduk di dalam masjid tu sedang membaca Al-Quran, solat dan membaca Al-Quran. Bila dengar saja bacaan tu, Rasulullah berhenti. Rasulullah tunggu dengar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man sarrahu an yaqra al-Quran ratban kama nazala falyaqra'uhu ala qira'ati ibni ummi abdi. Dikatakan Rasulullah kata apa? Kalau siapa yang nak dengar Al-Quran ni macam mana dia turun kali pertama, dengarlah bacaan yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Rasulullah tunggu lagi, tak habis. Lagi lama duduk lagi Abdullah bin Mas'ud duduk sembahyang, Rasulullah duduk tunggu sampailah habis sembahyang.
Abdullah bin Mas'ud pun berdoa. Sambil berdoa tu Rasulullah kata sal tuqta. Dia Rasulullah apa? Seolah-olah kata mintalah. Suruh Abdullah bin Mas'ud minta dekat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah tolong aminkan supaya Allah Subhanahu wa taala perkenankan apa yang diminta oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Sayyidina Umar kata dekat diri dia, dia kata aku tak sabar-sabar nak tunggu esok nak pergi bagi tahu dekat Abdullah bin Mas'ud bahawa semua yang dia minta semalam waktu dia sembahyang tu, waktu dia sembahyang lepas sembahyang dia berdoa tu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tolong aminkan supaya Allah Subhanahu wa taala terima apa yang diminta oleh Abdullah bin Mas'ud. Itu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian diceritakan kepada kita Abdullah bin Mas'ud ni waktu Sayyidina Umar lagi, kisah yang ceritakan oleh Sayyidina Umar lagi, dalam satu malam pernah Sayyidina Umar waktu dia jadi khalifah, dia jalan dengan rombongan dia. Tengok-tengok ada satu rombongan lagi dalam keadaan gelap malam, tak tahu siapa, tak nampak dalam rombongan tu siapa. Kemudian Sayyidina Umar pun tegur rombongan tu. Dia tegur rombongan tersebut, dia tanya, mai dari mana? Hampa ni mai dari mana? Dia jawab salah seorang daripada rombongan tu, mai dari Fajjin Amir, kami mai daripada lembah yang dalam. Kemudian Sayyidina Umar tanya lagi, nak pergi mana? Dia sebut Baitul Atiq, kami nak pergi ke Kaabah, nak pergi ke Mekah. Kemudian Sayyidina Umar tanya kepada jemaah tu, adakah di dalam kumpulan kamu ni orang alim? Kemudian bila tanya, Sayyidina Umar nak tanya apa kepada kumpulan tu, nak tanya apakah ayat Al-Quran yang paling azam, yang paling besar, yang paling hebat? Maka jawab dalam rombongan tu, yang duduk dalam rombongan tu adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia kata ayat yang paling hebat adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ataupun ayatul kursi. Kemudian Sayyidina Umar tanya lagi, apakah ayat Quran yang paling ahkam, yang paling kita sebut yang paling bijaksana? Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, sampai habis. Kemudian Sayyidina Umar tanya lagi, apakah ayat Al-Quran yang paling sempurna, yang menghimpunkan semua segala-galanya dalam satu ayat? Jawab Abdullah bin Mas'ud, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat amal sikit pun kebaikan akan dilihat, siapa yang buat amal jahat sikit pun akan dilihat. Kemudian Sayyidina Umar tanya lagi, apakah ayat Al-Quran yang paling menakutkan? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kata, laisa bi amaniyukum wala amani ahli kitab ay ya'mala su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Dia baca ayat berkenaan dengan amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, semua ni akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Sayyidina Umar tanya lagi, apa ayat Al-Quran yang paling besar harapan dia? Jawab Abdullah bin Mas'ud, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah. Kenaan dengan kita jangan putus rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tanya pasal Al-Quran banyak ni, tengok-tengok boleh jawab. Sayyidina Umar kata tak ada lain. Dia pun tanya kepada jemaah tersebut, kepada rombongan tersebut, adakah dalam rombongan kamu ada Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud, Allahumma na'am. Dia kata ya, dia ada dalam rombongan tersebut. Nak tunjuk kata apa? Kalau orang yang tahu semua berkenaan dengan Al-Quran ni adalah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud selain daripada dia alim, selain daripada dia orang yang qari, dia hamba yang zahid dan sebagainya, dia ni juga seorang yang hebat, seorang yang kuat, seorang yang sentiasa berjuang di barisan hadapan menentang orang-orang kafir, menentang orang-orang kafir. Ini kalau kita baca kisah sahabat mana pun tak larilah yang ni, semua peperangan dia pun masuk. Maka Abdullah bin Mas'ud ni antara kisah keberanian dia adalah ketika mana waktu di Mekah lagi, bila mana para sahabat Nabi, orang-orang yang awal memeluk agama Islam, yang waktu tu sikit dan juga lemah, dia kata kita ni tak pernah lagi
Orang Quraisy tak pernah lagi dengar baca Al-Quran secara terang-terangan daripada kitab, melainkan yang Nabi baca dulu, awal dulu. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata tak apa, esok aku akan baca kat mereka. Kemudian dia pun, orang sahabat-sahabat lain kata tak payahlah. Abdullah bin Mas'ud ni salah satu daripada fizikal, sifat fizikal dia kecil. Tulang kaki kecil dan sebagainya. Ada kisah yang cerita kita. Dia kata sahabat-sahabat gelak bila dia naik satu pokok, sahabat gelak tengok betis dia kecil. Bila sahabat gelak, Nabi pun kata kalau ditimbang kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada amalan kamu semua. Itu Abdullah bin Mas'ud walaupun kecil, tapi dia berani. Dia pergi baca Al-Quran dekat orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yang duduk dekat dengan Kaabah. Dia pergi dengan suara yang kuat, dia baca dalam surah daripada surah Ar-Rahman. Dengan suara yang kuat, Ar-Rahman 'allama al-Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Sampailah orang-orang kafir Quraisy, pemusak-pemusak Quraisy pun tangkap dia waktu tu, seksa dia dan sebagainya. Dia balik kepada para sahabat yang lain dalam keadaan dia teruk kena derak oleh orang-orang kafir. Dan para sahabat pun kata dekat dia, ni yang kami takut tak mau bagi hampir baca Quran dekat dia. Abdullah bin Mas'ud dia kata tak ada apa yang ni. Yang ni tak ada apa, musuh-musuh Allah ni. Dia kata kecil je di mata aku waktu lah ni. Tak ada apa dah yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada kisah lagi Abdullah bin Mas'ud, kisah keberanian dia tak cerita dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, antara yang terbunuh pembesar Quraisy ketika itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal terbunuh dalam peperangan Badar. Siapa yang bunuh dia? Yang bunuh Abu Jahal ketika dalam peperangan Badar, inilah sahabat yang kita baca ni. Kisah dia nama Abdullah bin Mas'ud. Ada riwayat kata dia tak bunuh. Sebab kalau kita tengok kisah balik peperangan Badar tu, yang nak bunuh Abu Jahal ni ada dua orang budak dari Madinah yang tak kenal Abu Jahal. Mereka peluk agama Islam, duk dengar nama Abu Jahal. Orang yang duk lawan Nabi, duk buat macam-macam kat Nabi, duk dengar kisah Abu Jahal ni. Lepas tu dia pergi minta dekat Nabi. Dia pergi tanya, waktu perang Badar, pergi tanya dekat Nabi, tanya dekat para sahabat. Antara yang dia tanya kepada Abdurrahman bin Auf. Tanya Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman bin Auf, mana Abu Jahal? Tunjuk kat kami Abu Jahal, kami nak bunuh Abu Jahal. Abdurrahman bin Auf pun tengok mereka ni kecil sangat. Umur seorang 13, seorang 14. Nama apa mereka? Mu'az dengan Mu'awis. Seorang 13, seorang 14 tahun. Kemudian bila mana tanya kepada Abdurrahman bin Auf tak berapa layan. Lepas tu tiba-tiba berlaku ada orang Quraisy mai serang Abdurrahman bin Auf. Tengok yang bantu Abdurrahman bin Auf dua orang ni. Dua orang budak muda ni. Bila dah dia bantu dia pun bagi tahu yang duduk bawah pokok tu itulah Abu Jahal. Dia berkata tak apa, terima kasih Cik, kami nak bunuh dah. Dia pun pergi nak bunuh Abu Jahal. Pergi nak bunuh tu lakulah waktu mana Abu Jahal nampak aja depa dua orang mai bangun nak lawan dengan depa. Seorang berjaya tantah kaki kuda Abu Jahal, seorang lagi berjaya ketok kepala Abu Jahal, seorang dah jatuh. Mu'awis dah jatuh. Mu'az tu dah kat tangan dia hampir putih, ditetak oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Lepas tu Mu'az nak lari, Mu'awis dibunuh oleh Ikrimah. Abu Jahal dah ditetak di kepala dia dah. Waktu tu dah tak boleh buat apa dah. Ketika itu Mu'az tu dalam keadaan tangan dia yang nak putih dah. Tangan dia nak putih dah, kena tetak dengan Ikrimah. Dia lari nak pergi habaq kat Rasulullah. Kata apa yang berlaku kisah mereka ni. Dia lari-lari tu dia lambat. Dan kisah tu dia kata dia lari tu jadi lambat pasal tangan dia duduk terkulai. Dia ambil pedang dia kerat tangan dia lari. Pergi lari dekat Rasulullah, bagi tahu kat Rasulullah apa yang berlaku. Rasulullah suruh siapa? Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, pergi tengok apa jadi kat Abu Jahal. Dia pun pergi akhirnya dia kerat kepala Abu Jahal, dia angkat kepala Abu Jahal, bawa dia kat Rasulullah. Dia kata hadza ra'su
Adullah, inilah kepada musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara kisah keberanian Abdullah bin Mas'ud. Kemudian di akhir hayat dia, Abdullah bin Mas'ud ni dia hidup sampailah ke zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Hidup sampai zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Waktu dia dah nazak nak meninggal dunia, Abdurrahman bin Affan pun pergilah melawat dia. Dia pergi melawat dia, dia tengok, dia tanya kepada Abdurrahman Uthman bin Affan, dia tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, apa dia yang kamu rasa? Apa yang kamu rasa? Sakit apa yang kamu rasa ni? Abdullah jawab apa? Aku rasa sakit atas dosa-dosa aku. Rasa dosa-dosa aku. Kemudian dia kata, apa yang kamu nak? Wahai Abdullah, apa yang kamu harap lah ni? Abdullah jawab apa? Rahmat Rabbi. Aku harap adalah rahmat daripada Tuhan ku saja. Kemudian ditanya oleh Uthman bin Affan, dia kata, nakkah kamu aku bawa segala gaji-gaji kamu yang sebelum ni kamu tak ambil gaji tu, aku mai bagi kat kamu. Kamu ada anak kamu, anak yang kamu tinggalkan, anak perempuan yang kamu akan tinggalkan. Dia kata, nak aku bawa semua tu bagi kat kamu, untuk kamu bagi kepada anak-anak kamu sebelum kamu meninggal dunia. Abdullah bin Mas'ud dia kata tak payah. Dia tak payah, dia kata tak payah. Anak-anak aku dah aku tinggalkan dah dengan suratul Waqi'ah. Sebab apa? Dia kata dia pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man qara'a waqi'ata kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, dia tak akan ditimpa dengan kefakiran selama-lamanya. Kemudian sampai pada waktu malam tersebut, Abdullah bin Mas'ud pun meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mulut yang masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia ini disolatkan oleh ramai daripada orang-orang muslimin di kota Madinah, antaranya Zubair bin Awam, sahabat yang besar, dan disemadikan dia punya jasad dia di perkuburan Baqi', perkuburan Baqi' rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati, dan sudah pasti Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya atas apa yang dia korbankan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan juga kita dapat ambil pengajaran daripada kisah dia, seorang yang asalnya tak tahu apa-apa, agama Islam, bagi sepenuh masa dengan Nabi SAW, berjuang sungguh-sungguh, dan dia ni antaranya alim dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran semua dia tahu, tapi dia tak tumpu kepada Al-Quran saja, dia juga seorang sahabat yang berani dalam peperangan. Semua peperangan dia masuk, dan dia antara yang membunuh. Dia adalah sahabat yang membunuh orang yang paling banyak melawan, paling kuat melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah Abu Jahal. Mudah-mudahan sikit semangat dia, keberanian dia dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, menjadikan kita juga orang yang berguna kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.